Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. Okey guys, malam ni seperti biasa, saya di sini akan menyampaikan beberapa buah cerita. Untuk tema malam ni saya pilih cerita berkaitan dengan rumah yang telah lama ditinggalkan, aka rumah kosong lah. Okey, sebelum saya mulakan kisah, saya nak berterima kasih pada korang yang dah subscribe pada saya punya channel. Okey, kepada yang baru jumpa dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan kalau korang suka, korang boleh tekan share dan subscribe aku punya channel ni. Okey, tanpa berlengah masa lagi, marilah kita dengarkan kisah yang pertama. Let's go guys. Okey guys, kisah yang pertama ni berlaku kepada salah seorang bekas pelajar di salah sebuah IPT, yang mana saya berikan dia nama samaran sebagai Amirul. Okey, biasalah cerita kalau kita biasa dengar gangguan yang datang daripada rumah kosong ni. Contoh cerita yang biasa kita dengar, rumah kita dekat tingkat bawah, and tingkat atas tu rumah kosong, rumah yang dah lama ditinggalkan. Kisah yang biasa kita dengar ialah setiap malam kita akan dengar bunyi bising dekat rumah atas kan. Dan bila kita naik atas untuk periksa, dan kita baru sedar yang rumah atas tu sebenarnya rumah yang dah pun lama ditinggalkan, dah tak ada orang pun. Itu kisah yang biasa kita dengar, betul tak? Okey, Amirul bagi tahu kisah dia ni lain sikit. Amirul dan juga seluruh housemate dia memang dah lama pun sedia maklum berkenaan dengan rumah dekat atas rumah diorang tu merupakan rumah kosong. Jadi Amirul ni dia dah melakukan sesuatu yang saya sifatkan sendiri sebagai kita semua tak patut buat lah. Nak tahu apa yang Amirul buat? Okey, sekarang ini kisah yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum. Nama saya Amirul. Bukan nama sebenarnya. Okey, kisah ni berlaku, saya tak ingat tahun bila. Cuma yang saya ingat masa tu saya masih lagi menuntut di salah sebuah IPT swasta dekat negeri mana saya takkan sebutkan lah, dekat sini. Waktu tu saya menetap dekat salah sebuah hostel. Hostel ni pula dia bukan hostel sebenarnya, dia sebuah apartmen yang pihak IPT sewakan dan jadikan hostel, yang mana dalam tu diduduki oleh paling ramai pun 10 orang pelajar. Okey, nak dijadikan cerita, kisah yang saya nak ceritakan ni berkaitan dengan rumah kosong yang dah lama ditinggalkan, yang mana rumah tu letak dekat atas rumah kita orang. Contoh macam rumah kita orang ni tingkat 4, rumah tu dekat tingkat 5. Nombor unit yang sama, betul-betul dekat atas kami. Dan saya memang dah sedia maklum lah, rumah tersebut dah lama pun ditinggalkan. Tapi seringkali, terutamanya pada waktu malam, kami akan dengar macam-macam bunyi datang daripada rumah atas tersebut. Ada kadang-kadang bunyi macam orang ketuk-ketuk. Itu memang biasa. Kadang-kadang dengar bunyi orang berlari daripada rumah atas tersebut. Kadang-kadang dengar macam bunyi orang ketuk sambal. Itu memang biasa. Sehinggalah pada suatu hari ini, saya melakukan sesuatu yang saya rasa orang lain jangan buat lah. Saya pun tak tahu kenapa saya buat. Adakah saya pemberani ataupun saya sebenarnya mental waktu tu. Korang nak tahu tak apa yang saya buat? Ingat lagi, pada malam ni saya seorang je buat benda ni. Housemate lain semua tak tahu sebenarnya.
Tiba pada satu malam ni, saya naik dekat rumah atas, dekat rumah kosong tersebut lah. Dan saya pergi kat depan pintu dia. Saya sebut, saya seolah-olah bersembang, bercakap dengan benda yang mungkin ada dalam rumah tersebut. Saya cakap dekat dia, "Woi, korang semua, korang jangan nak bising-bising sangat malam-malam, boleh tak? Orang lain semua nak tidur. Kalau berani kau datanglah rumah aku. Kalau berani kau datang rumah aku." Aku cakap macam tu. Dan lepas aku cakap macam tu, aku pun belah lah. Dan nak dijadikan cerita, esok malam tu, ketika saya sedang tidur dan ada ramai daripada kalangan housemate saya yang lain, yang mana duduk dekat-dekat dengan daerah tempat kami belajar tu, kebanyakan diorang akan balik ke rumah diorang masing-masing sebab esoknya tu cuti. Jadi malam tu tak salah saya cuma ada 3 ke 4 orang saja. Tengah saya tidur-tidur tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan saya kejutkan saya. "Weh, Mirul, bangun, bangun." Saya pun, bila saja saya tersedar daripada tidur tu, dengan mamai lagi, saya tanya dekat kawan saya tu, "Kenapa?" "Weh, cuba kau dengar kat luar." Saya pun cubalah pasang telinga dekat luar, apa yang jadi kan. Dan bila saya pasang telinga dekat luar, apa yang saya dengar ialah bunyi "Weh, tu bunyi apa weh?" Aku tak tahu tu bunyi apa. Tadi dia ketuk dekat luar rumah tahu. "Dan tu korang buka ke?" Aku tak buka masalahnya. Bila kita orang takut, kita orang semua masuk dalam bilik kau. Sebab kau kan duduk dekat bilik master bedroom. So kita orang semua masuk dalam bilik kau. Bila kita orang tutup pintu je, tiba-tiba bunyi ketuk tu bunyi dekat pintu bilik master bedroom kau ni lah. Dan bila saya dengar betul-betul, weh, yelah weh, bunyi tu memang datang daripada pintu bilik aku. Weh, siapa yang ketuk? Aku tak tahu. Sekarang kami bertiga semua dekat bilik kau. Mana siapa kat luar tu? Jadi itulah bunyi gangguan. Bunyi ketuk pintu tapi tak tahu siapa yang ketuk. Kawan-kawan saya tak tahu yang saya dah naik dekat tingkat atas malam sebelum ni. Yang tahu cuma saya seorang saja. Jadi bunyi ketukan tu, orang kata malam tu saja berlaku. Kami semua tidur dalam satu bilik malam tu. Semua tidur dalam bilik saya. Dan bunyi ketukan tu tak berhenti-henti daripada malam sehingga rasanya dah hampir subuh. Memang malam tu kami semua tak tidur. Kami dalam bilik ni terkomak-kamit lah, baca apa surah yang kami tahu. Tak tahulah bacaan malam tu betul tak betul sebab dah masing-masing pun dah takut. Tapi bersyukurlah, gangguan hanya pada malam tersebut saja. Dan disebabkan kejadian tersebut, saya dah tak naik lagi dah tingkat atas ke apa benda ke. Saya dah tak nak lagi dah nak cuba cabar-cabar ke, cuba nak cari pasal ke, tak ada dah. Nasib baik dia cuma ketuk pintu saja. Kalau buat je, kalau dia menjelma depan-depan, mau tak pengsan saya dia buatnya. Okay guys, itu sajalah kisah saya. Mungkin tak seram pada korang, tapi untuk saya dan kawan-kawan yang kena malam tu memang menyeramkan. Tapi kalau ada siapa yang rasa tak seram, kalau korang ada rumah kosong dekat tingkat atas, yang mana rumah tu setiap malam korang dengar bising, cubalah buat. Mana tahu kan boleh buat kawan. Gurau, jangan buat. Okay, itu sajalah.
kisah saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Cerita kedua ni juga merupakan cerita daripada salah seorang penuntut IPT. IPT mana pun dia tak maklumkan. Cuma sini nama samaran yang digunakan adalah Anita. Dan confirm lah Anita dan ini adalah pelajar perempuan. Takkan Anita nama lelaki pula kan? Okey. Jadi jom kita dengarkan kisah daripada Anita. Jom. Assalamualaikum. Nama saya Anita. Bukan Anita Sarawak, tapi Anita hanya sekadar nama samaran. Nama saya lain dah. Saya takkan sebutkan dekat sini. Okey, kisah seram ni berlaku dah 10 tahun yang lepas. Waktu tu saya sedang internship dekat salah sebuah syarikat dekat dengan daerah Kampar, Perak. Waktu tu saya menyewa dekat salah sebuah rumah yang ada dekat area sana lah. Yang mana rumah ni adalah rumah keluarga kepada saya punya junior waktu tu. Saya punya junior saja, saya tak ingat masa tu dia dekat semester berapa, tapi junior saya lah. Dan junior saya ni merupakan memang kawan rapat saya juga. Cumanya waktu internship ni dekat sekali lah, sebab waktu saya dah internship ni dia masih lagi belajar dekat APT. Jadi saya menyewa dengan orang lain. Okey, tapi cerita ni bukan saya nak ceritakan pasal rumah tersebut. Rumah tu okey saja, tak ada masalah pun. Yang saya nak cerita ni adalah berkaitan dengan jiran kami. Okey, jiran saya ni saya memang jarang-jarang nampak dia. Biasa kalau saya nak pergi kerja pagi tu, nak keluar pergi internship, nak pergi kerja lah. Internship ni dia macam kerja je lebih kurang. Bila pagi tu saya keluar untuk pergi kerja, saya tengok rumah sebelah macam tak ada orang. Tapi bila biasanya saya balik petang ataupun kadang-kadang ada waktu saya akan balik malam, sebab saya ada masa saya akan pergi makan dulu apa semua. So balik malam, kadang-kadang dekat saya nampak dalam rumah tersebut ada macam satu susuk tubuh seorang perempuan. Dan biasalah, sebab saya pun tak fikir apa sangat lah. Saya kadang-kadang saya lambai je lah pada susuk tubuh tersebut. Dan susuk tubuh tersebut pun dia pandang saya pun dia senyum saja. Dan begitulah hampir sehari. Kadang-kadang saya nampak dia kat tingkap, kadang-kadang saya nampak dia duduk dekat halaman rumah. Dan perempuan ni nak kata misteri sangat pun bagi saya tak jugalah. Cuma saya tak pernah bercakap dengan dia. Setiap kali saya tegur dia, dia akan berpusing dan dia akan berlalu masuk dalam rumah. Begitulah hampir setiap kali saya nampak dia. Saya nampak dia taklah selalu. Kadang-kadang seminggu tu mungkin sekali dua kali je lah. Kadang-kadang seminggu tu direct seminggu saya tak nampak dia. Dan saya pula waktu tu saya tak bercampur lagi dengan jiran-jiran yang lain. Jadi saya pun tak ada kesempatan untuk saya kenal siapa perempuan kat sebelah ni. Tak adalah, sebab nak jugalah tegur siapa kan. Tapi tak apalah, mungkin dia jenis yang tak selesa, mungkin jenis orang kata konon-konon introvert. Saya pun tak tahu. Sampailah pada suatu hari ni, waktu tu saya dah nak habis internship dah. Saya on call masa tu, tengah bersembang dengan saya punya junior lah. Sembang pengalaman internship, sembang itu, sembang ini, macam mana pengalaman saya internship dekat sekian-sekian tempat ni. Sampailah macam-macam topik lah kami borakkan. Sampailah kami mula membawang pasal jiran sebelah. Weh, kau tahu tak, saya cakap dekat kawan saya tu, yang mana saya bagi nama ni sebagai Julia. Pun bukan nama sebenar, tapi nama dia pun Ustaz huruf J jugalah. Apa agak-agak? Jamilah ke? Okey. Kau tahu tak Julia?
Jiran sebelah rumah kau ni sombong betul je laju dia. Ha? Sebelah rumah mana? Dah, sebelah rumah kau ni lah. Memanglah. Sebelah kiri, jiran sebelah kiri tu mana ada orang. Aku tahulah jiran sebelah kiri kau ni memang rumah tak ada orang. Yang aku cerita sekarang ni, jiran sebelah kanan kau ni. Aku kadang-kadang aku nampak dia, aku tegur, dia senyum je kat aku. Lepas tu dia belah. Aku nak ajak sembang pun kadang-kadang dia langsung tak layan aku. Asal aku nak cakap, dia pun belah macam tak nak layan aku masuk rumah. Jap. Kawan saya tu macam lah, ada jiran ke sebelah tu? Iyalah. Kenapa? Setahu. Lepas tu saya punya kawan tu beritahu. Setahu saya lah kan, setahu aku lah kan, rumah sebelah kiri kanan aku tu dua-dua pun kosong. Biar kau betul. Setahu aku lah. Tapi aku tak tahulah kalau dah ada orang masuk kat rumah sebelah kiri tu. Lah kanan tu pun aku tak tahulah. Kalau kau kata kosong tu memang kosong lah. Sebab aku sendiri pun dah lama tak pergi sana. Ayah aku je lah sebelum kau masuk tu, ayah aku selalu pergi sana. Oh gitu ke? Mungkin yang sebelah ni mungkin baru masuk kot. Mungkin lah. Haji kawan saya kata mungkin dia pun baru masuk rumah tu kot. Jap. Boleh kau describe sikit tak perempuan yang kau nampak sebelah tu, dia macam mana orang dia? Dan saya pun cubalah ingat balik. Saya katalah, perempuan tu biasa aku nampak dia hari-hari pakai baju sama je. Perempuan apa tu? Perempuan tu dia pakai baju macam baju kurung Kedah tak silap. Lepas tu dia, rambut dia pun aku rasa rambut dia panjang sampai ke paras bahu gitu. Kulit dia pun aku tengok tak nak kata gelap tak, cerah tak. Tiba-tiba kawan saya menyampuk, dia ada tai lalat kat pipi. Tahu pula kau. Weh, kau serius lah kau nampak dia? Yelah. Kau nampak dia selalu pakai baju kebaya kan? Baju kebaya warna hijau, betul? Betul. Dan waktu ni barulah kawan saya tu buka cerita macam ni. Dulu sebelah rumah tu memang ada perempuan yang kau sebutkan tu tinggal dekat rumah tu. Dan saya potong. Dah tu rumah dia. Dia duduk situ lah kot. Dan kawan saya marah. Kejap lu, bagi aku habis cerita dulu. Satu hari ni, aku ingat lagi waktu tu. Sebab waktu kejadian ni jadi, aku waktu tu masih lagi sekolah rendah. Orang kecoh masa tu dekat taman tu. Orang jumpa dia dah akhirkan hayat dia dekat dalam rumah tersebut dengan cara dia gantung diri dia dekat dengan kipas shilling yang ada dekat ruang tamu rumah dia. Saya bila dengar dia sebut macam ni, kau jangan main-main. Aku sini dah lah duduk sini berdua je tau dengan siapa tu aku tak kenal. Kau jangan main-main. Ya betul, aku tak tipu. Aku malas lah nak buka cerita ni. Sebab yalah kan, apa function aku nak cerita benda ni dekat kau. Kau pula dah duduk rumah tu kan, lagi kau tahu kau takut. Sekarang ni kau dah cerita kat aku benda tu, aku cakap lah balik dengan kau. Sebab kau dah ternampak benda yang tak sepatutnya kau nampak. Jadi sekarang ni dah buat apa? Kau saya cakap, sekarang ni kau jangan layan perempuan tu. Memang biasa pun kadang-kadang orang lalu lalang, orang dekat area taman tu bagi tahu kadang-kadang masih nampak lagi perempuan tu dekat halaman rumah dia lah, dalam rumah dia lah, kadang-kadang tai bumbung lah. Saya bila dengar sini, saya dah mula dah rasa salam sejuk. Bila saya bayangkan balik selama ni yang saya nampak tu sebenarnya bukan manusia. Tapi yang lebih menakutkannya lagi,
saya siap tegur dia lagi. Cuma patutlah selama ni bila saya tegur dia, dia tak pernah nak layan pun. Weh, sekarang ni aku dah takut dah. Jadi kawan saya kata, kau sabarlah, kau pun dah praktikal kau lagi seminggu dah habis. Kau sabar je untuk seminggu ni. Bagi saya itulah seminggu paling lama. Dan bila saja saya tahu cerita ni, pagi tu saya akan keluar pergi kerja, dan balik tu saya akan pastikan saya akan balik sebelum malam. Sebab biasa saya nampak dia memang pada waktu malam. Dan selepas kawan saya cerita pasal jiran sebelah ni, baru saya sedar, selama saya nampak dia dekat rumah tu masih dalam keadaan gelap, tapi dia dekat rumah tu. Heran juga kalau ada orang duduk dalam gelap tak buka lampu ke apa. Rupanya bukan orang. Daripada cerita kawan saya juga, saya dapat tahu yang dia ni mengakhirkan hayat dia dalam rumah tu pasalnya dia dah dia dah berbadan dua lah, dah mengandung. Tetapi mengandung dia ni mengandung luar nikah. Dan macam biasalah kita tahu, dia punya boyfriend dia tu tak nak bertanggungjawab. Jadi dia ambil keputusan untuk akhirkan hayat dia dekat dalam rumah tersebut waktu tu. Yang mana rumah itu ialah memang rumah keluarga dia. Dan itulah ceritanya. Tak pastilah. Ada orang kata konon-konon tu roh dia tak tenang. Tapi macam kita tahulah, manusia ni bila dia dah meninggal dunia, ruh dia tu memang dah jadi urusan Tuhan. Dah jadi urusan Tuhan lagi dah. Dah jadi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat dia memang dekat alam barzah. Dia tak akan boleh balik ke dunia nak kacau orang tu, nak rasa orang ke, tak boleh lagi dah. Jadi yang saya nampak tu waktu tu apa? Pastinya lah itu adalah jelmaan jin. Bila mana dekat satu tempat tu berlaku saja kematian, orang kata kematian yang tak wajar, biasanya jin ni, syaitan daripada golongan jin tu memang dia ambil kesempatan untuk menyesatkan kita dengan cara dia menyerupailah orang yang dah bunuh diri tadi tu. Bila dia menyerupai orang yang bunuh diri tadi tu, then orang akan beranggapan bahawa roh dia masih ada lagi dekat dalam rumah tersebut. Walhal kalau kita berfikiran macam tu, akidah kita sebenarnya dah lari. Sebab Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu yang manusia kalau dia dah mati, roh dia ke memang tak akan boleh kembali ke dunia. Dan silsilat kita pun kalau dah meninggal nanti, kita dah tak nak balik pun dekat dunia yang penuh dengan tipu daya pancaroba ni kan. Penat kan. Jadi itu sajalah kisah daripada Anita, bukan nama sebenar. Okay guys, ini last story. Last story ni datang daripada Encik Murad, yang mana ini juga merupakan nama samaran. Okay, untuk Encik Murad ni pula, dia bukan student daripada IPT lah. Dia seorang suami. Okay, kisah Encik Murad ni begini. Mari saya bacakan cerita dia. Okay, nama saya Murad, bukan nama sebenar. Okay, terima kasih kerana memilih cerita saya untuk disiarkan kepada umum. Saya harap korang boleh ambil lah kisah saya ni sebagai iktibar. Saya ni dah berkahwin, dah 5 tahun dah berkahwin dengan isteri. Dan selama 5 tahun dah berkahwin tu, saya dengan isteri ni masih belum lagi ada dikurniakan cahaya mata, belum ada rezeki lagi. Tapi selepas 5 tahun berkahwin ni, saya dapat membeli sebuah rumah
rumah apartmen. Dekat kawasan mana? Saya takkan bagi tahu. Tapi dia dekat dengan daerah ni terletak dekat salah satu negeri, iaitu negeri Selangor. Dekat daerah mana? Korang tekanlah sendiri. Dia mula huruf D. D tu apa? Damansara lah kot. Okeylah, kisah dia macam ni. Selepas saja masuk dalam rumah ni, pada awalnya semua okey, tak ada masalah. Cuma benda yang saya terlepas pandang ialah, sepatutnya bila saya masuk ke dalam rumah tersebut, orang dulu selalu pesankan kalau nak masuk rumah tu, lagi-lagi rumah yang dah lama terbiar kosong, at least kenalah azankan dulu ke semua. Betul tak? Tapi saya tak buat waktu tu. Saya tak buat azankan rumah ke apa benda. Tapi saya adalah solat dalam rumah tu. Solat 5 waktu ni saya tetap jaga. Jadi bila dah seminggu lebih duduk situ, isteri saya mula komplain dekat saya. Dia bagi tahu waktu saya keluar bekerja, kadang-kadang dalam rumah ni dia rasa dia seolah-olah diperhatikan oleh sesuatu. Dan saya pun bidas balik. Saya katalah, tak ada apalah perasaan awak tu. Dan okeylah. Next time dia komplain lagi. Tapi kali ni dia komplain, dia bagi tahu bila saya bekerja malam, dia bagi tahu kadang-kadang dia dengar bunyi macam ada orang tahu dekat dapur tengah alih-alihkan pinggan mangkuk tu semua. Dan bila dia bangun, dia pergi cek, tak ada siapa pula. Dan dia bagi tahu lagi, kadang-kadang macam-macam benda pelik. Macam kadang-kadang bunyi seolah-olah bunyi macam kerusi dialihkan, bunyi macam kerusi ditarik gitu. Kreh, kerusi ditarik. Dan bila dia cek, dia tak nampak sesiapa. Cuma bila dia tengok dekat meja makan dia, kerusi yang dia ada dekat meja makan tu dah beralih. Dan sekali lagi saya bidas. Saya macam tak percayalah apa yang dia cakap ni. Saya kata, tak adalah awak ni. Tak ada apalah awak takut kan. Dan isteri saya pun ada kalanya kadang-kadang sampai dah merajuk lah. Sebab dia selalu komplain benda macam ni dekat saya. Dia selalu tahu komplain benda-benda gini pada saya. Tapi saya macam tak ambil endah sebab saya tak terkena lagi kan. Sehinggalah pada suatu malam ni, tengah tidur, tiba-tiba isteri saya kejut saya. Abang. Oh abang. Saya pun buka lah mata. Ya sayang. Tu apa bunyi kat dapur tu bang? Dan bila saya cuba pasang telinga kat dapur, saya terdengar macam ada bunyi something tahu, bunyi macam pinggan mangkuk yang dialih-alihkan. Dan saya cakap lah pada isteri saya, kucing kot. Dan isteri saya cakap, tapi bang, rumah kita mana ada kucing bang? Dan saya cakap pada isteri, kejap, biar saya pergi cek. Saya pun bangun, saya pun pergilah cek balik dekat ruang tamu, dekat dapur. Apa benda yang ada kat dapur kan. Bila saya cek kat dapur, tak ada siapa. Yang mana siapa kat dapur yang? Bunyi mungkin jiran daripada jiran sebelah kot. Mungkin jiran sebelah tengah masak ke apa ke, kita dengar bunyi sampai dalam rumah kita. Saya fikirnya tu, fikir positif lah, saya tak fikir apa pun. Dan bila saya masuk balik dalam bilik saya tengok dekat atas katil saya tak ada orang. Saya terperanjat. Dan ni seram ni. Baru saya tersedar, malam tu isteri saya ada dekat rumah mak dia, ada dekat rumah mak mertua saya. Sebabnya mak mertua saya petang tu ada minta tolong something pada isteri saya. Jadi isteri saya ada dekat rumah mak mertua saya, bermalam dekat sana pada malam ni. Dan saya malam ni seorang diri kat rumah ni. Pasalnya esok saya bekerja.
nak datang kerja daripada rumah mak mertua saya memang jauh. Jadi saya stay lah rumah dia seorang-seorang. Bila saya teringat saja yang sebenarnya malam tu isteri saya tak ada dekat rumah. Menggigil terus di tangan saya masa tu. Dan saya pun apa lagi? Ambil kunci motor, sarung helmet, keluar pada rumah. Saya pergilah kedai mamak. Lepak sana sampai pagi. Dan saya ceritalah benda ni kat isteri. Isteri saya, tahu tak isteri saya buat apa? Itulah abang. Saya dah banyak kali bagi tahu abang. Abang tak nak dengar. Sekarang dah kena dekat batang hidung sendiri, padan muka. Jadi, korang rasa apa tindakan saya lepas tu? Adakah saya pindah rumah? Taklah, saya tak pindah rumah. Nasihat saya ikut nasihat daripada mak mentua saya. Mak mentua saya nasihatkan kepada kami untuk buatlah simar rumah tu. Sebab rumah tu pun bila saya selidik, rumah tu sebenarnya dah lama dah ditinggalkan kosong. Dan mungkin bila dah lama kosong, adalah benda-benda yang dah menumpang dalam rumah tersebut. Jadi mak mentua saya pun cari pakar untuk datang bersihkan rumah tu. Ambil masa jugalah pakar tu nak bersihkan rumah tersebut. Sebab dia kata dalam rumah tu banyak juga makhluk-makhluk halus yang ada. Cuma bersyukurlah dia cuma tak adalah ganggu sangat. Cuma yang paling teruk kena ganggu adalah isteri saya lah. Sebab dia mungkin sentiasa ada kat rumah kan, seorang diri. Jadi Alhamdulillah, saya dah pun 15 tahun menetap dekat rumah tersebut. Dan kami pun dah ada 3 orang anak. Alhamdulillah, syukur. Itu sajalah kisah saya. Harap korang boleh ambil pengajaran. Jangan jadi macam saya lah. Kalau orang rumah kita ada komplain apa-apa tu, cuba dengar dan cuba ambil tindakan. Takut kalau kita tak komplain kan, kalau apa-apa jadi dekat anak ke, dekat keluarga kita, siapa yang susah, siapa yang menyesal? Kita juga yang menyesal kan. Okey, itu sajalah kisah yang boleh saya sampaikan sekarang ni. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam.